Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita masuk bab ke-10 iaitu tajuk kecerunan. Okey, kita pergi kepada subtopik 10.1 iaitu kecerunan. Okey. Kemudian kita akan lihat kecuraman dan arah kecondongan bagi suatu kawasan yang curamlah. Okey. Okey, kita tengok pada gambar rajah sebuah bukit yang dilalui oleh dua orang iaitu Farid dan Afif semasa menunggang basikal. Ketika mereka mendaki di laluan C, mereka berasa sangat sukar untuk meneruskan kayuhan. Okey, kerana apa? Okey, boleh pelajar berfikir tak sebab apa dia sukar meneruskan kayuhan dekat sini? Apa jawapan dia? Kerana kawasan ini adalah sangat curam. Okey. Okey, yang seterusnya kita tengok pada nota yang seterusnya. Kecuraman suatu garis lurus dapat dilihat dari nilai kecerunan. Okey, semakin besar nilai mutlak kecerunan, semakin curam garis lurus tersebut. Maksud dia macam ni. Okey, kita ada contoh, ada dua situasi lah. Okey, ini kita sedang menaiki bukit. Ada dua gambar rajah bukit. Okey, ini gambar rujah. Okey, ini bukit yang pertama, ni bukit yang kedua lah, A dan B. Okey, pada situasi yang pertama, okey, bukit pertama ni kurang kecerunan dia. Okey, jadi dekat nilai, kalau kita tengok nilai kecerunan dekat sini, contohlah sini M, kecerunan dia, okey, kecerunan dia adalah 3. Okey, pada gambar rajah yang kedua, kecerunan dia 5. Ni yang dimaksudkan. Maksud dia, kalau tengok gambar rajah A dengan gambar rajah B lagi curam daripada gambar rajah A. Okey, macam mana kita nak kenal pasti? Salah satunya adalah dengan melihat nilai kecerunan tersebut. Okey, semakin besar nilainya, semakin curam garisannya. Macam ni lah. Okey, yang ni 3 dengan 5 lagi besar, jadi kecuramannya. Okey, jadi yang B lagi jelas. Okey, tanda positif atau negatif pada nilai kecerunan menunjukkan arah condong garis tersebut. Okey, kan kita ada garis kecuraman kan. Okey, kita ada naik, kita ada menurun. Okey, jadi kalau yang menaik ni dia condong ke kanan, maka dia punya kecerunan dia adalah positif. Ni maksud nilai positif atau negatif. Jadi kalau dia condong ke kiri ataupun menurun, kecerunannya adalah negatif. Okey, kita tengok contoh satu. Contoh satu pada buku teks surat 191. Okey, kita ada perbandingan dua gambar rajah. Okey, KL dan MN. Ini MN dan KL. Okey, KL sini. Okey. Kita perhatikan dua-dua gambar rajah tersebut. Bandingkan kecondongan dia. Okey, semakin tengok sini gunakan sudut 30, yang sini gunakan sudut 45. Okey, jadi kita tengok bila sudutnya semakin besar, semakin mencancang, menghampiri mencancang, nampak? Dia makin nak menegak kan. Jadi dekat sini kecuraman yang KL lagi besar daripada kecerunan MN. Okey, jadi kat sini dia punya explanation dia, garis KL mempunyai kecondongan yang lebih tinggi. Yang gambar rajah ni mempunyai kecondongan lebih tinggi daripada MN. Semakin besar nilai sudut, semakin tinggi nilai kecerunan. Okey, dia ada kesimpulan yang kedua pula kat situ. Okey, maka KL lebih curam. Okey, nota yang seterusnya adalah kecerunan ialah nisbah jarak mencancang. Okey, ada maksud yang lain. Nisbah jarak mencancang ini mencancang Yang mencancang ini menegak ni. Okey, kepada jarak mengufuk. Nisbah ni maksudnya, contohlah pada gambar rajah ni kan, dekat ni ada seorang kanak-kanak menuruni papan gelongsor di taman permainan.
Okey, panjang garis lurus yang menyambungkan titik A dan titik B adalah 2 meter. A dengan B 2 meter. Sini ada dah 2 meter. Okey, menyambungkan titik C dengan B ialah 3 meter. Cari CB ialah jarak mengufuk dan AB itu adalah jarak mencancang. Okey, jadi kita boleh tengok dia punya kecerunan. Kecerunan dia, jarak mengufuk dia adalah dia punya nisbah jarak mencancang dia adalah 2, jarak mengufuk dia adalah 3. Jadi 2/3 lah kecerunan dia kat sini. Okey, jadi kalau diberi macam ni, diberi dah 2, nilainya 2, panjang dia 2, yang ini 3, jadi terus masukkan nilai. Okey, kita tengok contoh, ini kita tengok nota yang seterusnya. Okey, yang ini dia menggunakan jarak. Maknanya kalau kat sini jarak kan, jarak kita boleh, kalau diberi dalam bentuk satah kartisan macam ni, kita boleh kira dia punya bilangan kotak dia. Okey, kalau macam ni kan, kita nak kecerunan garisan yang ni, garisan ni. Jadi kita kiralah jarak mencancang. Jarak mencancangnya berapa? 1, 2, 3, 4. Jarak mengufuknya berapa? 1, 2, 3, 4. Okey, jadi kecerunan ini dikira dengan mengira jarak mencancang, iaitu 4 bahagi dengan 4. Macam itulah jarak mencancangnya ini. Macam nak kira jarak mencancang ni? Jarak mencancang ni, okey, jadi nak kira jarak yang ini. Jadi boleh kira kan bilangan kotak dia. Okey, jarak mengufuk pula. So, kira bilangan kotak yang mengufuk. Okey, jadi keluarlah formula kecerunan ialah jarak mencancang bahagi jarak mengufuk. Okey, kita tengok contoh yang ketiga. Okey, contoh 3, muka surat 192. Okey. Kita ada daripada rajah di bawah, tentukan kecerunan garis lurus bagi PQ dan BC. Perihalkan kecerunan garis PQ dan BC. Okey, kita tengok gambar rajah yang pertama. Okey, tadi kita dah belajar dah kecerunan ialah jarak mencancang bagi jarak mengufuk. Okey, jadi jarak mencancangnya berapa? 4. Jarak mengufuknya berapa? 3. Jadi 4/3. Okey, sekarang kita tengok gambar rajah yang kedua. Jarak mencancangnya adalah 2, jarak mengufuknya adalah 3, jadi 2/3. Okey, kita tengok pada tahukah anda ni. Okey, tadi saya dah explain dah di mana lagi besar sudutnya lagi curam garisannya. Okey, macam ni kan. 60 ni dia punya kecerunan dia lagi tinggi. Okey, sebab dia menghampiri mencancang ataupun menegak.